Bismillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتنا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. Itulah sebahagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu Muhammad, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Kelak kamu akan dilemparkan ke dalam neraka dan keadaan tercela dan dijauhkan daripada rahmat Allah. Maka apakah selayaknya Tuhan memilihkan untuk kamu anak lelaki dan Dia mengambil anak perempuan daripada malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan dusta yang besar dosanya. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang kali dalam Al-Quran ini peringatan agar mereka sentiasa sedar, tetapi peringatan itu semakin membuatkan mereka lari daripada kebenaran.
Katakanlah Muhammad, jika ada tuhan-tuhan selainnya, sebagaimana yang mereka katakan, nescaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai Arasy. Maha suci dan maha tinggi Dia daripada apa yang mereka katakan, tidak ada bandingannya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia maha penyantun lagi maha pengampun. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat di antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut nama Tuhanmu dalam Al-Quran, mereka akan berpaling kerana benci. Kami lebih mengetahui tingkah laku mereka ketika mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan ketika mereka berbisik-bisik, iaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang lelaki yang terkena sihir. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Oleh sebab itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang berulang dan hancur, adakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Para sahabat radhiyallahu anhum membahagi hati menjadi 4 macam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Hati itu ada 4 jenis. Pertama, hati murni yang di dalamnya ada pelita yang menyala. Itulah hati orang mukmin. Hati kedua, hati yang tertutup. Itulah hati orang kafir. Ketiga, hati yang terbalik. Itulah hati orang munafik yang mengetahui kebenaran tetapi mengingkarinya. Ia melihat tetapi buta. Dan terakhir, hati yang terdiri daripada 2 rupa, iman dan kemunafikan. Mana yang menang dalam pergelutan itulah yang menguasai. Hati murni ialah hati yang bebas daripada selain Allah SWT dan Rasulnya. Ia bebas dan selamat daripada selain kebenaran. Di dalamnya terdapat pelita yang menyala. Itulah pelita iman. Disebut murni di samping kerana ia selamat daripada pelbagai subahat, batil dan syahwat sesat. Juga kerana ia memperoleh pelita yang menyinarinya dengan cahaya ilmu dan iman. Hati orang kafir disebut sebagai hati yang tertutup kerana berada di dalam sampul dan tertutup, sehingga tidak sampai cahaya ilmu dan iman ke dalamnya. Sebagaimana firman Allah SWT yang mengisahkan tentang orang-orang Yahudi, dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah SWT telah melaknat mereka itu kerana keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Surah Al-Baqarah 288. Penutup itu Allah SWT tempatkan ke atas hati mereka sebagai siksaan kerana penolakan mereka terhadap kebenaran dan keangkuhan mereka, sehingga tidak mahu menerima kebenaran. Ia adalah hati yang mati, pendengaran yang tuli, penglihatan yang buta. Semua itu adalah dinding yang menutupinya daripada penglihatan. Sebagaimana firman-Nya, dan apabila engkau Muhammad SAW membaca Al-Quran, kami adakan satu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu sahaja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri kerana benci. Surah Al-Isra 17 ayat 44-46. Bila disebutkan pengesaan tauhid dan pengesaan mutaba'ah, ketaatan, orang-orang yang memiliki hati ini akan segera
lari menjauhinya. Daripada Syahir bin Hausyab, dia berkata, aku bertanya kepada Ummu Salamah, wahai Ummul Mukminin, apakah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling kerap diucapkan jika baginda berada di sampingmu? Dia berkata, doa baginda yang paling kerap adalah ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan dia berkata, hadis ini adalah hadis hasan sahih Al-Jami. Hadis tersebut mengandungi dua pengertian, iaitu ketundukan dan ketawadukan Nabi SAW pada Allah serta pengajaran baginda tentang doa ini kepada umatnya. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya istiqamah dan keteguhan serta memikirkan keadaan di akhir hayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kamu menggunakan pohon sana, sejenis pohon yang digunakan untuk ubat, dan sanud, madu atau sari buah yang kental, kerana kedua-duanya ada penawar daripada semua penyakit kecuali asam. Baginda ditanya, wahai Rasulullah, apakah asam itu? Baginda menjawab, kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat lain disertakan kata sufa, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab At-Tibbu An-Nabawi. Khasiat huf. Abu Hanifah mengatakan bahawa huf adalah biji yang digunakan sebagai ubat. Ia adalah sufa, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, sementara pohonnya dinamakan huf. Dan orang-orang pada umumnya menamakannya dengan Ar-Rasyad. Namun mengikut Abu Ubaid, sufa adalah nama lain daripada huf. Huf memiliki sifat panas dan kering pada 3 peringkat, yang menghangatkan, baik dan untuk usus, mengeluarkan cacing dan biji puru, penyakit kulit sejenis bisul, melepaskan tumor limpa, mampu membangkitkan daya seks, serta dapat mengubati luka dan penyakit kulit. Jika diminum dapat menjaga daripada sengatan binatang berbisa. Sadaqallahul azim.